أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام المصلحين وسيد المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Fadil Tuan Imam, Tuan Nazir Masjid, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, orang-orang alim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Ta'ala yang masih panjangkan umur dan usia kita sehingga saat dan ketika ini dalam keadaan sihat walafiat. Malam ni kita masuk tanggal 21 hari bulan Rajab 1444 Hijrah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala amal soleh yang kita lakukan sebelum ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita juga berdoa dan mengaminkan doa imam tadi supaya kita diberkati oleh Allah Ta'ala sepanjang bulan Rajab ini, juga dalam bulan Sya'ban nanti, dan seterusnya dipanjangkan lagi umur kita oleh Allah Ta'ala sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Bulan Rajab yang kita berada sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah satu daripada 4 bulan-bulan haram. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 berkaitan dengan 4 bulan haram dalam setahun melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12. Ini ada dalam kitab Allah, kitab Al-Quran. Sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Daripada 12 itu, 4 daripadanya adalah bulan haram. Demikian itu adalah agama yang betul, yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri sendiri padanya, iaitulah pada bulan haram tersebut. Ayat Al-Quran ini menyebut ada 4 bulan haram dalam setahun, tetapi secara mubham, tidak spesifik apakah bulan-bulan tersebut. Datang hadis Nabi SAW detailkan dan menyebut secara spesifik 4 bulan tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW, As-sanatu 12 syahra minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wa Muharram wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Setahun ada 12 bulan.
4 daripada 12 bulan itu adalah bulan haram. 3 daripada 4 bulan itu pula adalah berturut-turut, iaitulah bulan Zulqa'dah, bulan 11, bulan Zulhijjah, bulan 12, dan bulan Muharram, bulan 1. Seterusnya Nabi menyebut bulan yang keempat, wa Rajabu Mudhar, dan bulan Rajab Mudhar, alladhi baina Jumada wa Sya'ban, yang terletak di antara bulan Jumada merujuk kepada Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Daripada hadis ini kita dapat tahu ada 4 bulan haram yang disebut dalam Al-Quran itu Nabi sebut secara khusus nama-namanya. Orang-orang Arab mereka tidak berperang sebagai menghormati bulan-bulan ini. Bulan Zulhijjah terutamanya adalah bulan mereka menunaikan ibadah di Kaabah. Sebulan sebelum itu adalah bulan ataupun tempoh perjalanan pergi. Dan sebulan selepas bulan Zulhijjah adalah tempoh perjalanan balik. Mereka ingin supaya perjalanan mereka dan ibadat yang mereka lakukan adalah selamat. Tidak ada pembunuhan, tidak ada peperangan, tidak ada gangguan. Bulan Rajab yang satu lagi, iaitu bulan yang keempat, adalah di tengah tahun. Nabi sebut dalam hadis ini wa Rajabu Mudhar. Mudhar adalah nama qabilah. Nabi sebut nama bulan Rajab idhafah kepada bulan ataupun kepada qabilah Mudhar, ada sesuatu yang perlu untuk kita fahami. Orang-orang Arab dan qabilah lain, apabila bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram tidak boleh berperang, mereka akur. Tambahan pula ini waktu mereka nak pergi ke Mekah dan balik. Dan ia senang diikut kerana bulan itu adalah secara berturut-turut. Tetapi bulan Rajab terletak di tengah tahun. Jadi macam mana kalau berperang beberapa hari sebelum bulan Rajab, mereka nak berhentikan, lalu mereka buat penyesuaian dan mereka adjust, diganti dengan bulan lain. Yang penting pada pandangan mereka adalah setahun ada 4 bulan yang tidak boleh berperang. Perbuatan ini ditemplak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-37 daripada surah At-Taubah. Firman-Nya, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'ama liwati'u 'iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah. Sesungguhnya perbuatan mereka mengundurkan bulan-bulan haram itu merujuk kepada bulan Rajab yang mereka buat adjustment tadi. Lalu mereka ini sebenarnya dengan perbuatan itu menambah lagi kekufuran mereka kepada Allah. Dan dengan sebab perbuatan itu disesatkan mereka itu, kerana perbuatan mereka menghalalkannya pada 1 tahun, yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman, dan mereka mengharamkannya pula pada 1 tahun yang lain. Tahun ini bulan Rajab mereka perang, maknanya mereka halalkan berperang. Tahun depan mereka haramkan pula. Bulan Rajab mereka tidak berperang. Ini untuk apa? Allah Ta'ala menyebut liwati'u iddata ma harramallah, supaya mereka dapat menyesuaikan jumlah bilangan bulan yang 4 itu setahun yang Allah haramkan dalam setahun. Sedangkan dengan perbuatan ini mereka telah menyebabkan fayuhillu ma harramallah, mereka telah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Jadi bagaimana pula dengan qabilah Mudhar? Qabilah lain, majoriti orang Arab lain melanggar, menjadikan bulan Rajab ini tidak dihormati. Mereka berperang.
tidak bagi kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar ini akur dan tetap menghormati bulan Rajab, dan mereka tidak buat adjustment dan penyesuaian sehingga Nabi sebut bulan Rajab ini seakan-akan milik kepada kabilah Mudhar, kerana yang dipanggil akurnya mereka kepada bulan Rajab ini sama macam 3 bulan yang lain, iaitu tidak boleh berperang. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, daripada cerita ini gabung ayat 36, ayat 37 campur dengan hadis yang disebutkan tadi, perlulah untuk kita memastikan diri kita sentiasa akur dengan segala perintah Allah. Jangan diubah suai, jangan dibuat adjustment, jangan diundurkan, jangan didepankan. Kita terima segala yang Allah tetapkan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan sekalian, jadikan bulan Rajab ini sebagai gerbang sebelum kita masuk bulan Ramadan. Persiapkan diri kita dengan persiapan yang secukupnya. Kalau sudah lama tidak membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran bermula daripada sekarang. Nanti bulan Ramadan itu adalah Syahrul Al-Quran, adalah bulan Al-Quran. Kalau sudah lama tidak bersedekah, ya, kita bersedekah sekarang, infakkan harta kita supaya nanti pada bulan Ramadan kita akan banyak dan jadi biasa untuk bersedekah. Begitu juga dengan solat sunat, qiyamul lail dan seumpamanya. Kemudian jadikan juga Rajab ini sebagai gerbang dengan maksud, kalau sekiranya ada hutang puasa yang belum kita selesaikan, selesaikan, kira balik. Begitu juga dengan fidyah yang belum dibayar, maka selesaikan supaya kita masuk bulan Ramadan semua hutang dengan Allah Subhanahu wa taala telah selesai, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu adalah mungkin permulaan sebelum kita sambung perbincangan kita daripada kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, pada malam ini. Kita sambung insya-Allah. Al-Kabiratus Sadisatu wal Khamsun, dosa besar yang ke-56. Dosa besar yang ke-56. Tajuk yang diberikan oleh pengarang kitab Imam Az-Zahabi, Man ghayyara manaral ardi, siapa yang mengubah manaral ardi, iaitu ada sebahagian syarah mengatakan sempadan tanah. Ada yang memaksudkan bahawa ia adalah kawasan tanah orang lain. Jadi siapa yang menukar sempadan tanah sehingga mengambil hak orang lain. Ada yang memaksudkan juga ia manarul ard. Manar ini merujuk kepada tempat yang boleh dilihat. Biasanya tinggi, Ada yang kata dia gunung, ada yang kata bukit. Ada yang memaksudkan sebagai ia adalah sempadan tanah haram. Itu pelbagai. Tetapi mungkin yang boleh kita ambil daripadanya adalah jangan sampai mengambil hak milik orang lain. Itu saja. Hadisnya adalah berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama, hadis daripada Ali bin Abi Talib bahawa orang yang melakukan perubahan kepada manarul ard tadi akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu'aina, perkataan itu diguna pakai. Seterusnya, hadis yang kedua adalah daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabaha li ghairillah, la'anallahu man ghayyara takhumal ardi ay manaral ardi. Seterusnya Nabi bersabda, la'anallahu man kamahul a'ma anis sabil, la'anallahu man sabba walidayhi, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala melaknat seseorang yang menyembelih niatnya adalah untuk selain Allah. Niat untuk berhala, niat untuk maknanya waktu sembelih tu bukan kerana Allah Ta'ala.
Itu syarat sah sembelihan kan dalam Islam supaya menjadikan sembelihan itu halal. Begitu juga seterusnya, Allah Ta'ala melaknat, Nabi kata, orang yang menukar kawasan dan sempadan sehingga mengambil hak milik orang lain. Seterusnya Allah Ta'ala melaknat siapa yang tunjuk jalan kepada orang yang buta sehingga dia sesat. Maknanya sepatutnya tunjuk jalan yang betul, tunjuk jalan yang menyebabkan dia sampai dan selamat, tetapi semakin maknanya ditunjukkan kepada jalan yang tidak menyampaikan kepada tujuan orang buta tadi nak pergi sehingga dia sesat. Ini juga maknanya bahasa lainnya jahatlah tuan-tuan sekalian. Kawan yang buta tu tak nampak, kita tolong tunjukkan, tapi tunjuk ke tempat yang tidak betul. Mungkin menyebabkan dia jatuh ataupun menyebabkan dia aksiden, dilanggar ataupun seumpamanya. Ini juga termasuk dalam hadis yang dinyatakan. Dan Allah Ta'ala melaknat sesiapa yang mencerca kedua ibu bapanya. Jadi kok mana pun mereka adalah ibu bapa kita. Jadi walau macam mana pun mereka adalah tetap adalah ibu bapa dan kita dinasabkan kepada mereka. Jadi siapa yang mencerca kedua ibu bapanya dapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya Allah Ta'ala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut, iaitulah homoseksual, lelaki bersama dengan lelaki dan seterusnya. Jadi yang diambil daripada hadis ini berkaitan dengan tajuk kita adalah Allah melaknat orang yang menukar sempadan tanahnya, kawasannya sehingga mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Jadi ini juga termasuk dalam dosa besar. Seterusnya dimasukkan juga hadis di sini rawahu Abdul Aziz Ad-Darawurdi an Amru wa zada fihi, tambahan hadis tadi sebenarnya ada matan yang lain disambung, la'anallahu man waqa'a ala bahimatin, Allah Ta'ala melaknat orang yang melakukan perbuatan seks dengan binatang. Jadi ini juga sambungannya, maknanya banyak item yang Nabi sebut, semua itu laknat, akan mendapat laknat daripada Allah Ta'ala. Ciri-ciri sesuatu perkara itu adalah dalam kategori dosa besar adalah perkataan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, Al-Kabiratu Sabi'atu wal Khamsun, dosa besar yang ke-57, iaitulah sabbu akabiris sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mencela, mencerca akabir, kibar as-sahabah, iaitu para sahabat yang kanan ataupun para sahabat yang dekat dengan Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Maknanya siapa yang mencela, siapa yang mencerca para sahabat, itu termasuk dalam kategori dosa-dosa besar. Beberapa hadis yang dikongsikan kepada kita oleh pengarang. Yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Allah Ta'ala berfirman, ini maksudnya hadis qudsi. Nabi sebut satu hadis, kemudian Nabi kata Allah berfirman, dan ia bukan daripada Al-Quran, bukan ayat Al-Quran. Ini menunjukkan ia adalah hadis qudsi. Man 'ada li waliyan, siapa yang memusuhi untukku waliyan, seorang wali, faqad adantuhu bil harbi, sesungguhnya aku telah mengizinkannya untuk berperang. Maknanya Allah izinkan perang dengan orang yang buat perbuatan itu. Apa kaitan wali di sini? Wali di sini adalah Rasulullah SAW melantik beberapa orang pemimpin dalam kalangan para sahabat menjadi governor, menjadi wakil di satu-satu daerah dan seumpamanya. Jadi bila Nabi sebut begitu, yang dimaksudkan dalam hadis ini menurut syarah kebanyakan para ulama mengatakan ia merujuk kepada para sahabat.
Wali kat sini iaitulah wakil-wakil penjaga daerah dan juga negeri-negeri yang Nabi hantar. Contoh, Nabi hantar ke Yaman siapa? Mu'adz bin Jabal. Jadi Nabi kata siapa yang memusuhi, siapa yang memerangi wali yang dihantar, yang dilantik oleh Nabi SAW, siapa mereka? Para sahabat Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut Allah mengizinkan untuk berperang dengan kumpulan ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, perang dengan Allah Ta'ala yang ini confirm kalah dan akan binasa. Maksudnya ia dimurkai oleh Allah Ta'ala, dibenci oleh Allah Ta'ala, dan ia dikaitkan dengan dosa-dosa besar. Seterusnya, hadis yang berikutnya, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mengutuk, mencerca para sahabatku, Nabi kata. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi yang jiwa Nabi Muhammad SAW itu yang berada di bawah genggaman kekuasaan Allah Ta'ala, sekiranya seseorang dalam kalangan kalian yang menginfakkan hartanya sebesar gunung Uhud, dan harta yang diinfak pula itu adalah emas. Maknanya siapa-siapa dalam kalangan kalian yang mendermakan emasnya sebesar gunung Uhud sekalipun, nescaya tidak akan menyamai dengan apa yang telah dilakukan dan diinfakkan oleh para sahabat generasi awal. Tak samanya banyak mana, walaupun kita derma satu gunung Uhud emas, tidak akan menyamai dengan secupak daripada apa yang diinfakkan oleh generasi sahabat, wala nasifah, dan tak sama walau separuh daripadanya. Maknanya kalau para sahabat infak secupak, sikit aja, segenggam, secupak daripada hartanya diinfakkan, yang kita ini generasi yang kemudian derma sampai satu gunung Uhud, bahkan emas pula tu, tak akan menyamai nilai yang secupak para sahabat tadi, wala nasifah, dan tidak akan menyamai walau separuh daripada secupak. Ini menunjukkan kelebihan generasi sahabat di saat mereka dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang susah, dalam keadaan ada ancaman, bersama dengan Nabi SAW, mengikut Nabi SAW, diseksa, didera, ada yang dibunuh, beberapa para sahabat yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika pertahankan Nabi SAW, di saat semua orang yang maknanya kata macam-macam kepada Nabi SAW, mereka infakkan harta, mereka boleh berperang, mereka boleh juga pergi berhijrah ke Habasyah, kemudian pergi pula berhijrah ke Madinah, tinggalkan harta, tinggalkan keluarga dan seumpamanya. Ini generasi awal yang kita tidak boleh menyamai mereka sedikit pun pada sudut infak di sini. Sebab itu perbuatan mencela para sahabat itu sangat maknanya tidak maknanya berakhlak, bahkan ia bukan daripada agama Islam. Ada kumpulan yang mengatakan para sahabat selepas wafatnya Nabi SAW semuanya murtad. Semuanya murtad kecuali 3 orang. Antaranya adalah kumpulan Syiah yang kita fatwakan menyeleweng. Bagi mereka, semua para sahabat selepas wafatnya Nabi SAW murtad kecuali 3 orang saja, dan mereka hanya menerima riwayat daripada 3 orang ini sahaja. Yang lain ditolak. Mereka mencela Sayyidina Abu Bakar, mereka mencela Sayyidina Umar sebagai berhala orang-orang Arab. Mereka kata begitu. Mereka mencela Aisyah radhiyallahu anha dan macam-macam yang maknanya tidak sepatutnya. Ini termasuk dalam kategori dosa besar. Generasi para sahabat itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an,
Bulan Rajab ini kita sambut peristiwa Isra' wal Mi'raj. Antaranya, kalau mengikut pengarang kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, Al-Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi menyatakan bahawa terdapat 6 pendapat bilakah berlakunya peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Pendapat yang pertama daripada Imam At-Tabari, ia berlaku pada tahun Nabi SAW dilantik menjadi Rasul, iaitu berumur 40 tahun. Pendapat kedua dipegang oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Qurtubi bahawa peristiwa ini berlaku pada tahun 5 tahun selepas kebangkitan, iaitu ketika umur Nabi 45 tahun. Kemudian pendapat Al-Allamah Al-Mansur Furi menyatakan bahawa peristiwa ini berlaku pada 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Boleh jadi inilah yang kita ambil di Malaysia ini, iaitu pendapat mengatakan 27 Rajab. Pendapat yang keempat 16 bulan sebelum hijrah, pendapat yang kelima 14 bulan sebelum hijrah, dan pendapat yang keenam 12 bulan ataupun setahun sebelum peristiwa hijrah. Apapun. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Di saat belum lagi berjumpa dengan Nabi SAW, belum dengar cerita Nabi SAW, orang-orang Quraisy yang mendengar cerita Nabi SAW tentang peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj yang berlaku pada satu malam sahaja, perjalanan yang jauh, sekurang-kurangnya bila cerita tentang Mekah ke Palestin itu 1000 kilometer. Orang Arab ini biasa bermusafir, pergi ke Syam, pergi ke Yaman, ganti-ganti di antara musim sejuk dan juga musim panas. Mereka tahu berapa lama masa yang diambil. Allah Ta'ala sebut dalam ayat pertama surah Al-Isra', Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Satu malam saja peristiwa itu berlaku. Bahkan sebenarnya maksudnya adalah satu juzuk daripada waktu malam. Nabi kata, uti itu dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim yang agak panjang, riwayat daripada Malik ibn Sa'sa'ah. Uti itu bidabbatin abyad. Aku diberikan dengan seekor tunggangan binatang yang berwarna putih. Yuqadu lahu buraq, yang dipanggil namanya buraq. Fawqal himari wa dunal baghli. Saiznya lebih besar daripada keldai, tetapi lebih kecil daripada al-bighal ataupun bagal, kita kata. Bagal ini binatang apa? Dalam kitab fiqh tajuk Al-At'imah wal Ashribah, makanan dan minuman, dibicarakan tentang binatang yang halal dimakan dan binatang yang haram dimakan. Kuda halal dimakan, keldai, jinak, al-himar al-ahliyah, al-humurul ahliyah haram dimakan, keldai yang liar halal dimakan. Dan sekiranya kuda kahwin dengan keldai, maka anak yang dilahirkan itu dipanggil bagal ataupun bighal. Yang ini haram dimakan. Kat situ jumpa perkataan bighal. Nabi sebut tunggangan buraq ini fauqal himar dunal baghli, lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada bagal. Baik. Cerita bagaimana Nabi SAW naik langit yang selepas daripada sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, naik langit yang pertama, langit yang kedua jumpa Nabi sekian, Nabi Adam, langit yang kedua dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa, kemudian langit yang ketiga Nabi Yusuf, langit yang keempat Nabi Harun dan seterusnya. Itu bila diceritakan orang-orang Arab jadi gempar, tak percaya. Orang Arab pergi cari Sayyidina Abu Bakar. Apa komen Sayyidina Abu Bakar? Dengan sangkaan mereka, kali ni Sayyidina Abu Bakar mesti tak akan percaya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar bila mendengar cerita daripada orang-orang Quraisy, in kana qala dhalik laqad sadaqa. Sekiranya dia, yakni Nabi Muhammad SAW yang sebut, sesungguhnya dia adalah seorang yang benar.
wa inni la usaddiquhu ala ab'adi min dhalik, dan aku ini akan tetap mempercayai dan membenarkan kata-katanya walaupun lebih jauh dan lebih dahsyat daripada cerita yang kamu ceritakan. Asalkan saja apa? Yang bercakap itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini iman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ramai orang yang jadi tidak tenteram, ramai yang jadi muskil. Betul ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh pergi ke Palestin, pergi ke Baitul Maqdis, kemudian maknanya Mi'raj pula, kemudian balik semula pada malam yang sama? Ini ujian. Bahkan apa-apa yang ditunjukkan dalam peristiwa itu semuanya adalah ujian dan fitnah kepada manusia. Ayat 60 surah Al-Isra, Allah Ta'ala menyebut, وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ illa fitnatan linnas, dan apa-apa yang kami tunjukkan penglihatan, apa-apa peristiwa yang nampak, itu yang kami nampakkan kepada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fitnah, ujian kepada manusia. Jadi kedudukan Sayyidina Abu Bakar, begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lain, cukup tinggi di dalam Islam. Sebab itu tidak boleh dikutuk, tidak boleh dicerca. Bahkan siapa yang mencerca para sahabat maka termasuk dalam dosa-dosa besar. Hadis yang seterusnya, waqalat Aisyah radhiyallahu anha, umiru bil istighfar li ashabi Muhammadin fasabbuhum. Sesungguhnya mereka disuruh untuk beristighfar, sesungguhnya mereka disuruh untuk mohon keampunan daripada Allah Ta'ala untuk para sahabat. Boleh tak kita minta ampun untuk orang lain selain daripada kita? Boleh. Allahumma ghfir lahu, kan kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, ya Allah ampunkanlah dosanya sebagai contoh. Nya pada siapa? Biasanya kita akan doa ibu bapa kita lah. Allahumma ghfir lahuma, Allahumma ghfir dhunubahuma, dan seumpamanya. Dan kita ada hadis Nabi SAW berdoa supaya diampunkan dosa-dosa muazzin dan diberikan petunjuk kepada para imam. Al-imam dhaminun wal muadzinu mu'tamanun waghfir, minta keampunan kepada para imam dan minta petunjuk daripada Allah Ta'ala kepada para muadzin. Waghfir lil a'immati wa arsyidil muadzinin, dan berilah petunjuk kepada orang yang azan. Apapun, maknanya boleh saja kita berdoa minta ampun kepada Allah Ta'ala bagi si fulan. Ya Allah ampunkanlah dosa kawan saya, juga boleh. Ampunkanlah dosa pasangan saya, juga dibenarkan, tak ada masalah. Di sini Aisyah kata ada perintah bahawa kita disuruh, bahkan Aisyah sedang menyebut satu-satu kelompok manusia pada zamannya. Mereka ini diperintahkan untuk istighfar, minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan para sahabat. Tetapi ada dalam kalangan mereka ini pula yang tidak mengikut suruhan itu, bahkan mencerca para sahabat. Patutnya yang disuruh minta ampun daripada Allah Ta'ala untuk para sahabat, tetapi yang mereka buat adalah mencerca dan mengutuk para sahabat. Nauzubillah. Seterusnya diriwayatkan, yang ini dalam At-Tabarani, dalam Mu'jamnya, bahawa Nabi SAW bersabda, man sabba ashabi fa'alaihi la'natullah. Siapa yang mencerca, mengutuk sahabat-sahabatku, maka ke atasnya akan mendapat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pun memberikan satu yang jelas kepada kita, siapa yang terlibat mencerca dan mencela, sudah pasti dahulu mencela dan mencerca ini dengan suara dan lidah. Tapi pada hari ini berubah kepada tulisan. Jadi termasuk juga tulisan itu sama macam lisan kita, sama saja. Nabi SAW bukan setakat larang mencela para sahabat. Nabi SAW larang untuk mencela ayah para sahabat.
walaupun mereka mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Ta'ala di atas dasar manusia, kemanusiaan. Kita ingat riwayat yang menyebut tentang Islamnya Ikrimah ibn Abi Jahal. Ikrimah anak Abu Jahal dapat hidayah, datang kepada Nabi SAW dalam keadaan ingin beriman kepada Allah Ta'ala. Nabi pesan kepada para sahabat yang lain, siap-siap. Ikrimah ni kalau ikut dalam peristiwa Fathu Makkah, masuk dalam senarai orang-orang yang dikehendaki, wanted ataupun matlub, sawaun, sama ada hidup ataupun mati. Tetapi dia lari ke Yaman. Isteri Ikrimah datang berjumpa dengan Nabi SAW supaya dimaafkan. Ya Rasulullah, haraba Ikrimatu ilal Yaman makhafatan an taqtulahu fa'amminhu. Wahai Rasulullah, lari Ikrimah ke Yaman kerana takut engkau bunuh dia, berilah keamanan kepadanya. Lalu Nabi SAW jawab, huwa amin, dia aman. Maknanya gembiralah. Isteri ini hantar wakil cari suaminya supaya datanglah cepat jumpa Nabi SAW sebab Nabi dah maafkan. Lalu dalam perjalanan itu Nabi dapat wahyu daripada Allah Ta'ala bahawa Ikrimah dalam perjalanan, Nabi pesan kepada para sahabat yang lain. Orang memang marah dekat Ikrimah dan orang juga memang marah dekat bapa dia, iaitu Abu Jahal. Tetapi Nabi pesan siap-siap kepada para sahabat yang lain. Apa kata Nabi SAW? Ikrimah akan datang dalam keadaan muhajiran wa mu'minan. Tak lama lagi Ikrimah akan datang kepada kita dalam keadaan berhijrah dan beriman. Lalu Nabi sebut, fala tasubbu abah, janganlah kalian mencerca dan mengutuk bapanya. Nabi kata pada para sahabat, pesan dan nasihat, fala tasubbu abah fa inna sabbal mayyit yu'dhil hayya walam yablughil mayyit. Sesungguhnya mencerca, mencela orang yang telah meninggal dunia hanya akan menyakiti orang yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Anak-anaknya. Dan tak sampai pun cercaan itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Jadi ini akhlak daripada yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Hadis yang berbaki yang berikutnya kita akan sambung pada pertemuan akan datang, insya-Allah, sekiranya umur panjang dan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.